Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 3 Sekolah Rendah Isra Al-Furqan yang Ustaz kasihi. Okey, Ustaz harap semua dalam keadaan sihat, keadaan ceria, jaga kesihatan, jaga makan. Jangan kerja makan je duduk kat rumah. Nanti datang sekolah sudah besar. Besar lebih pada abang kakak lagi. Okey, baik. So InsyaAllah minggu ni kita akan sambung tajuk bahagi. Tapi bahagi untuk minggu ini berbeza sikit lah dengan minggu sebelum ni. Okay, apa beza dia kejap lagi kita akan tengok. Okay, so syarat kemudian bersedia. Okay, kita darah tangan dulu berdoa. InsyaAllah kita akan masuk pelajaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimil khair. Amma ba'du. Amin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah hari ni kita akan belajar tajuk bahagi. Kita akan tengok buku teks, muka surat 70. So kamu kena sediakan buku teks sahaja, buku teks dan buku aktiviti, buku tulis sahaja, buku latihan dalam yang buku latihan yang kotak-kotak tu. Okey, baik. So hari ni Ustaz akan mula dengan contoh yang Ustaz punya dulu. Okey. So muka RMI tu, RM RM1. Tak maaf lah, Ustaz lukis tak cantik sangat kan. Tapi asalkan kamu faham. Okey, baik. Ustaz ada RM5, ada RM1, ni RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Ada RM5 semua sekali. Tapi Ustaz ada 3 orang. Ya Allah, cantiknya lukisan. Ustaz ada 3 orang anak saudara, anak menakan, nak kena bagi. Tak payah tunggu raya lah. Okey. Ada 3 orang anak menakan nak kena bagi. Ustaz ada RM5. Tapi nak kena bahagi kepada 3 orang. Macam mana nak bahagi? Ingat bahagi mesti sama adil. Tak boleh seorang dapat lebih, seorang dapat kurang. Nanti kalau Ali dapat kurang, nanti Abu dengan Ahmad merajuk. Kalau Abu dengan Ali dapat lebih, nanti Ahmad merajuk. Siapa kuat merajuk? Tak mau merajuk Okey. So apa yang akan berlaku ialah, okey, so kita tengok duitnya ada RM5 sahaja, tapi nak bahagi kepada 3 orang. Kalau ada 5 orang senang kan, seorang dapat RM1. Okey. So apa yang kita nak kena buat? So kita tengok, kita potong satu-satu. So Abu dapat RM1. Okey, ambil dekat Abu. Kita tulis Abu. Okey, Abu settle Abu. Next Ali pula. Ali nak juga. So bagi dekat Ali 1, Ali RM1. So Ali pun dapat. Okey, next Ahmad je. Okey. So next yang ketiga Ahmad nak juga. So kita bagi kat Ahmad 1, RM RM1. Ahmad. Okey. So sebenarnya apa yang berlaku? Tadi kita bagi tahu bahawasanya duit ada RM5. So RM5 bahagi kepada berapa orang? 3. So operasi yang berlaku kat sini ialah 5 bahagi 3. Allahu Akbar, buruknya tulisan. 5 bahagi 3. Saya ingat Ustaz tulis betul-betul lah. 5 bahagi 3. Okey. So setiap seorang dapat RM1. So sebenarnya 5 bahagi 3 sama dengan setiap orang dapat RM1. So 5 bahagi 3 sebenarnya dapat 1. Setiap orang kan dapat RM1. So dapat 1 lah. Setiap orang dapat 1. Abu 1, Ali 1, Ahmad 1. So 5 bahagi 3 dapat 1. Okey. Soalan sekarang ni lagi 2 ni. Nak buat apa ni? Ini namanya baki. So kita tulis terus 1 baki 2. So setiap orang dapat 1, tapi ada lagi baki 2. Baki 2 ni tak payah, jangan dibahagi-bahagi. Tak payah koyak sikit bahagi. Kalau koyak mana ada nilai kan. Tak payah nak pecah duit shilling. Tak boleh. RM2 tak boleh bahagi 3. Tak cukup. Okey. So jawapannya ialah 1 baki 2. 2 ni nak buat apa? 2 ni masuk balik dalam poket Ustaz. Tapi jawapannya tulis macam ni lah. 1 baki 2. Okey. Faham ke faham? Faham Okey, bagus.
Faham ke faham? Faham ustaz. Bagus. Okey, jom kita tengok contoh dalam buku teks pula. Yang tadi tu contoh ustaz reka sendiri je. Tapi ustaz harap kamu faham lah. Ustaz bagi contoh ustaz tu. Sebab contoh dalam buku teks dia dah complicated sikit lah, sebab dia dah panjang. Okey. So jom kita tengok contoh yang kedua dalam contoh buku teks. Dalam buku teks ni kira contoh yang pertama lah. Okey, dalam pelajaran hari ni contoh yang kedua. Okey. So dia bagi tahu dekat sini, dia kata saya masukkan 29 atas sikit kamera. Okey. Saya masukkan 29 batang kapur. Kapur tulis. Kamu zaman kamu dah tak ada dah kapur tulis ni. Kalau kamu pergi kedai RM2 ada kapur tulis. Beli blackboard dia, blackboard warna hijau tu, dia akan dapat kapur sekali. Saya masukkan 29 batang kapur sama banyak. Ingat, bahagi mesti sama banyak ke dalam 3 bekas. Nampak ni ada 3 bekas. 1, 2, 3. Okey. So soalannya, berapakah batang kapur di dalam setiap bekas? Berapakah batang kapur yang Okey. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, berapakah batang kapur yang tinggal ataupun disebut sebagai baki? Okey, ini dia dah tunjuk contoh yang senang dah. Dia dah bahagi by warna. Okey. Tengok warna yang pertama, kuning. So setiap satu bekas ada satu warna kuning. Kemudian hijau, ada setiap satu bekas ada warna hijau. Tu kemudian warna hijau gelap ada juga. Setiap satu bekas ada warna hijau gelap. Lepas tu ni warna apa ni? Warna biru kot. Biru cerah, biru awan. Lepas tu biru gelap. Lepas tu warna apa ni? Biru gelap, biru tua. Lepas tu warna purple. Lepas tu warna pink, warna merah. Kemudian ni warna biru balik. So setiap ni ada, setiap satu ni ada, setiap satu warna ni ada dalam setiap bekas, kecuali dua yang baki yang hujung ni. So kita kira setiap satu bekas, setiap satu bekas ada berapa. Yang dia tanya tadi, berapakah batang kapur di dalam setiap bekas. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So setiap satu bekas ada 9 batang kapur. Sama macam tadi. Kita ada baki 2 kan. So baki ni nak buat apa? Jangan masukkan dalam mana-mana bekas, nanti bahagi tak adil. So apa nak kena buat? Tulis jawapannya begini, 29 bahagi 3 sama dengan 9 baki 2. Ni baki, biar dia sebagai baki. Tak payah nak sibuk-sibuk patahkan ke apa ke, tak payah. Okay, setiap ni explanation dia. Setiap bekas ada 9 batang kapur, ada 2 batang kapur yang tinggal. Itu pun disebut sebagai baki. Bagus. Okay, jom kita berpindah kepada soalan yang kedua dalam buku teks ni. Okay, so soalan seterusnya ialah 47 bahagi 4. Macam mana nak buat? Okay, so dia dah bagi siap-siap dah. Ni 40, 1, 2, 3, 4. Setiap batang ni ada 10. So ada 4 batang, maksudnya 40. So hijau ni ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so total semua ialah 47 lah. Okay, 47 bahagi 4. So kita ambil yang puluh ni dulu. Okay, kita masukkan setiap satu bahagian ni 10, 10, 10, 10, 10. Okay, so seterusnya yang ni ada yang 7 ni pula, yang SAR ni, rumah SAR ni. Okay, so ambil 4, masukkan setiap satu bahagian ni satu lah. 1, 2, 3, 4. Kalau okay, kemudian ada lagi baki 3. Okay, jom kita tengok setiap satu bahagian. Okay, setiap satu bahagian ada berapa? 10 dengan 10 tambah 1 jadi 11. 11. So jawapannya ialah 47 bahagi 4 ialah 11. Dah siap ke belum? Belum, ada baki ni. So jawapannya ialah 11 baki 11. Ni 11, ni baki dia, baki 3. Ni jawapan 11 untuk satu bahagian, tapi ada baki 3. So kena tulis macam ini. Okay, ni jalan pengiraan dia. Ustaz harap kamu boleh faham lah jalan kira ni kan. Okay, tunjuk. Okay, so 47 bahagi 4. Okay, so berapa kali 4 dapat 4? 1. So 1 kali 4 4 tolak 4 sifar.
turunkan 7. Okey. 7 turun dah, letak sebelah sifar. Okey. Berapa yang boleh 2 kali 4 dah 8 kan. So kita ambil 1 lah. 1 kali 4 4. 7 tolak 4 3. So 3 ni ialah bakinya. Jawapan akhir kena tulis begini. Begini. Okey. So itu adalah contoh untuk hari ni. Jom kita tengok soalan soalan latihan. Okey. So soalan latihan ni ada muka surat 72. Okey. Ustaz tak nak ajar lagi yang bahagi 10, bahagi 100. Ni pun bahagi 10, bahagi 1000. Ini Ustaz tak nak ajar. Sebab yang ni dia ada kaedah yang sangat senang. So Ustaz tak nak ajar. Hari ni Ustaz nak ajar yang perlu kamu kira dulu. Yang ni tak payah kira ni. Ada kaedah dia macam mana. Okey. So kita nak tengok soalan. Hari ni kita nak tengok soalan A, C dengan F. Okey, B, E, G. Itu kamu jawab sendiri. Hari ni kita jawab A, C, F. Okey. Okey, so soalan A 45 bahagi 2. Okey. Ingat Ustaz pesan bila buat bahagi kena tuliskan sifir di sebelahnya. So kita nak letak sifir 2. Sifir 2. Okey. 2 4 6. Dah lah, ni pun sampai 5 je kan. Okey. So 1 kali 2 buat macam ni. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Okey. So supaya senang lah. Okey, baik. So kita tengok nombor yang pertama. Okey, nombor yang pertama berapa? 4. Ada tak 4? Ada. Berapa kali 2 dapat 4? Sekali lagi Ustaz ulang. Berapa kali 2 dapat 4? Berapa kali 2 dapat 4? Okey, berapa kali 2 dapat 4? So jawapannya ialah 2 kali 2 4. So kat atas ni letak 2. 2 kali 2 4. Tolak garis 4 tolak 4 sifar. Ni Ustaz ajar dah bulan lepas. Okey, kalau lupa tengok balik semula. Okey, dah dapat jawapan. Tarik turun bawah, berdebuk jatuh. Okey. So 5, tulis balik 5. Sifar ni biarkan dia. Sepatutnya tulis titik, Ustaz silap tulis. Okey. Okey. So jawapan so 5 ni. Kita dah turunkan 5, kena jawab lah. Okey. Ada tak 5? Tak ada. Dalam sifir 2 tak ada 5. Berapa yang paling dekat dengan 5 tapi dia kecil sikit ialah 4. So kita kena letak 4 lah. Berapa kali 2 4? Sekali lagi, berapa kali 2 4? Jawapan ni masih sama, 2 kali 2 4. So kita letak kat atas ni jawapan siap-siap. 2 kali 2 4. Okey, tolak garis 5 tolak 4 1. So jawapan akhirnya ialah, Ustaz tulis macam gini je, senang. Jawapannya ialah 22 baki 1. Ni baki. Ni baki ni tak boleh dah, ni dah habis dah. Ada nombor yang boleh turun ke? Tak ada. Kalau selagi ada nombor yang boleh turun, kita turunkan dia. Tapi kalau dah tak ada, ni dah jadi baki dah. 1 ni baki. Okey. Faham ke faham? Faham. Bagus. Tak harap kamu faham lah. Ingat nombor yang akhir sekali dah tak ada dah, boleh nak turun kan. Kalau ada nombor, kalau 4 ni 4000, ada lagi nombor yang boleh turun, kita turunkan dia. Tapi dah tak ada. Bila dah tak ada, biar di situ jadi dia sebagai baki. Okey, boleh ya. So ni jawapan akhir dia, 22 baki 1. Alright. Jom kita tengok soalan seterusnya yang tadi saya cakap. Okey, so jom kita tengok soalan C. Soalan C 8032 bahagi 7. So kita kena buat sifir 7. Jom kita buat sifir 7. 1 7 7 7 14 37 21 7 4 28 57 35. Okey dah. Habis dah. Lebih dah ni 32 je ni. 35. So dah lebih dah. Okey. So letak garis tengah.
1, 2, 3, 4, 5. Okay. So ini adalah sifir 7. Kita guna sifir 7 lah kan. Okay. Baik. So kita tengok satu persatu. Kita jawab satu persatu. Ingat, kita mula dengan nombor yang paling kiri, nombor yang paling besar lah, 8,000. So kita mula dengan nombor kita jawab satu-satu kan. Okay. So 8 ada tak dalam ni? Tak ada. Yang mana yang paling lagi kecil daripada 8 ialah 7. So letak siap-siap 7. Berapa kali 7 dapat 7? 1. Tak payah ulang banyak kali lah. Okay. 1 kali 7, 7. So 8 tolak 7, 1. Okay. Siap jawapan. Turun sifar. Okay. Ada tak 10? Tak ada. Berapa lagi kecil daripada 10? 7. So masih lagi 7. Tolak garis. Salah. Kita tak letak jawapan. Jangan tinggal. Berapa kali 7? 7 kali Berapa kali 7 dapat 7? 1 juga. So 1 kali 7, 7 dapat dah ni. 10 tolak 7, jawapannya ialah 3. Okey, siap. Boleh turun lagi? Turun 3 So jawapan 33. Ada tak 33? Tak ada. Ni 35, 28. So ambil 28. 28. Tolak. Berapa ni? Letak jawapan kat atas. 4 kali 7, 28. So letak 4. 4 kali 7, 28. So tolak 33 tolak 28. 33 tolak 28. Jawapannya ialah 5. Betul ke 5? Okay. Kalau tak percaya, pinjam sendiri. 2. So 10 tolak 8, 2 tambah 3, 5. Betul lah. Okay. So next, yang seterusnya. So 5 boleh turun lagi 2. So maksudnya sekarang ni kita kena panjangkan lagi sifir ni bagi sampai 50. Okay. So 35, 75, 35 7, 42 77, 49 67, 42 77, 49. Kita tarik sikit. Okay. So 49 maksudnya kalau lebih dah ni. Kalau kita masuk 8 kali 7 dah jadi 56. So dah lebih. So kita ambil sampai sini sahaja. 49. Berapa kali 7? 49. 7 kali 7 47. So jawapan ialah 7 kali 7 49. Okay, tolak. So 4 10 tolak 9 1 tambah 2 3. Okay. So jawapannya ialah ni baki dah ni, tak boleh dah, habis dah. Ada tak ada nak turun dah. Okay, so jawapannya ialah 1147. Saya buat macam ni je. 1147 baki 3. Siap dong. So ni adalah jawapan untuk soalan C. Okay, kamu boleh buat sendirilah. Yang ustaz buat ni semua kena buat dalam buku tau. Salin tau. Salin ni salin A, soalan B, soalan C. Okay. Nak ustaz tunjuk tak soalan ni? Ustaz suka soalan ni sebab ada sifir 9. Ustaz nak tunjuk jugalah. Boleh kan? Okay. So 1502 bahagi 9. So kita buat dalam bentuk lazim. Kita masukkan dia dalam rumah. Yang lain yang tadi soalan tadi tu semua dah masuk rumah siap-siap. So ini kita masukkan dia dalam rumah. 1502 bahagi ada atap, ada bumbung, ada pintu, dinding tak ada, lantai tak ada. Okay, so bahagi 9. So jom kita buat sifir 9. Sifir 9. Zaman kamu tak sempat tengok cerita Doraemon So macam mana nak buat sifir 9? Kacang ayat mat. Jom kita buat. Kita mula dengan sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Siap sifar 9. Cik oi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alamak, saya ingat dalam video. Sorry. Nak buat macam mana ada tripod. Jadi saya ingat sikit lah. Okay, tapi kamu nampak kan? Okay, tadi Ustaz buat daripada sifar sampai 9, lepas tu naik balik atas. Okay, Ustaz ada kekangan tripod ni, so tak boleh nak ubah sangat. Okay so tapi inilah cara buat sifar 9. Okay, so yang pertama, satu ada tak satu? Tak ada, tak boleh pun. So kita lompat terus nombor yang kedua, jadi 15. Satu tadi tak boleh pun, memang tak boleh. So tak perlu letak sifar pun tak apa, sebab dia nombor yang pertama, so tak perlu letak sifar. So kita terus lompat nombor yang kedua. So 15, ada tak 15? Tak ada. So berapa yang ada? 9 je yang ada. So kita letaklah 9. 9. Berapa kali 9? 9, 1. So 1 kali 9, 9. Tolak 15, tolak 9, berapa? 6. Bagus. Okay, 15 tolak 9. 15 tolak 9. So jawapannya 6. So sifar turun 60. Ada tak 60? Tak ada. Ada berapa yang paling lagi kecil? 54. So kita letak 54. 54 tolak garis. Okay, 54. Berapa kali 9 54? 6. Berapa kali 9 54? 6 kali 9 54. Ni 6 kali 9 54. Nampak macam 4 ke? Dalam kertas nampak macam 4, dalam video tak nampak. Okay, so 6 kali 9 54. So tolak, jawapannya ialah 6. Ustaz congak laju sangat ke? Relax lah. Ni 5, 10 tolak 4 kan 6. Senang je. Okay, so turun 2. 62. Ada tak 62? Tak ada. 72 ada. 63 ada. 62 relax. Tak ada. So kita guna balik 54. 54 berapa? 6. 6 kali 9 54 tolak garis. Berapa jawapannya? Tinggallah dia 2. Nak kena tunjuk ke? Okey. Salah ni, bukan 2. Asyik baik. Okay, so 6 jadi 5. 10 tolak 4, 6 tambah 2, 8. Suka hati je 2. Begitulah guna pen kan. Kalau guna marker boleh cap padam je. Okay, so jawapannya ialah 166.